ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama-tamanya, Alhamdulillah, all praise be to Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan ahli sihir ataupun tukang sihir. Bagaimana cara untuk kita mengenali identiti, tanda-tanda bahawa seseorang itu adalah tukang sihir, mengamalkan black magic ataupun ilmu hitam, ilmu yang dilarang dalam agama. Kenapa tajuk ini penting, sahabat-sahabat sekalian? Tajuk ini penting kerana dalam masyarakat kita memang kita perlu akui, sama ada kita setuju ataupun tidak, tapi kita terpaksa akui ramai di kalangan masyarakat kita, malah kawan-kawan kita, kenalan kita, ahli keluarga kita sendiri pun, jiran kita dan sebagainya, yang mendatangi bomoh, kan, dukun, ataupun juga yang dipanggil sebagai the so-called ustaz-ustaz. Kita panggil ustaz. Biasanya masyarakat kita ni, kalau orang tu mengamalkan apa yang kita panggil sebagai perubatan tradisional, perubatan cara kampung ataupun perubatan alternatif selain daripada perubatan moden di hospital dan sebagainya, biasa juga masyarakat kita panggil orang tu dengan panggilan ustaz dan seumpamanya. Jadi sebab itu tajuk ni penting kerana kita perlu bezakan apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh ustaz-ustaz, the so-called, kan, the so-called ustaz-ustaz itu, ataupun bomoh, ataupun pawang, dukun, ahli-ahli perubatan tradisional yang kita jumpa itu, apakah mereka itu mengamalkan satu bentuk perubatan atau rawatan yang sesuai dan selari dengan hukum hakam agama, atau sebenarnya mereka mengamalkan ilmu sihir ataupun mengamalkan ilmu hitam. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita tidak terperangkap dengan apa yang pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis daripada Al-Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi memberi amaran, kan, reminder, peringatan kepada kita semua, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sesiapa yang mendatangi tukang yang membuat ramalan ataupun dukun, kemudian dia mempercayainya, dia percaya kepada apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahaya, sebab kafir kita tahu bahawa maksudnya kita, na'udzubillah, terkeluar dari Islam dan terkeluar dari agama, terbatal akidah kita sebagai orang Islam. Jadi kita tidak mahu dalam keadaan kita diuji dengan pelbagai masalah dan pelbagai musibah, ada pelbagai isu dalam keuangan kita, rumah tangga kita, perniagaan dan kehidupan sosial kita dan sebagainya. Tiba-tiba dalam usaha kita untuk mengubati ataupun merawat keadaan kita itu, kita telah berkunjung ke satu tempat ataupun individu tertentu yang menyebabkan terjejas amalan agama kita. Jadi kita tidak mahu.
perkara seperti itu berlaku dalam kehidupan kita. Malah pengalaman saya pun sebenarnya kunjungan kepada orang yang dipanggil so-called ustaz ataupun dukun, pawang, bomoh ini, dia bukan sahaja dilakukan oleh orang-orang kampung, kan, bukan sahaja dilakukan oleh orang yang tidak berpelajaran tinggi, tapi ia juga turut dilakukan oleh golongan profesional. My personal knowledge pun, setakat yang saya tahu secara peribadi pun, ada orang yang berjawatan hakim pun mengunjungi dan mendapatkan perkhidmatan daripada individu-individu yang berkaitan. Orang yang sudah menjadi doktor, pakar perubatan pun ada ketikanya mendapatkan rawatan-rawatan alternatif apabila mereka menghadapi masalah yang tertentu. Orang yang mempunyai jawatan tinggi, kan, golongan profesional. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa tajuk seperti ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak terbabas, kita tidak tersilap memilih jalan. Ialah sebab semua masalah ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam usaha kita untuk menghilangkan musibah, penyakit, masalah itu, maka kita perlu berusaha dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun selari dengan Al-Quran dan juga sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi macam mana kita nak kenal ustaz tersebut, so-called ustaz itu ataupun bomoh itu, dia mengamalkan ilmu sihir. Jadi ini dibincangkan oleh para ulama. Maka pada pagi ini kita lihat secara point by point, secara ringkas, supaya kita dapat memaksimalkan perbincangan kita ini supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih fokus kepada ciri-ciri tersebut. Baik, yang pertamanya ialah macam mana kita nak kenal orang tu mengamalkan ilmu hitam ataupun ilmu sihir. Yang pertamanya ialah apabila dia bertanya kepada kita, kita sakit sebagai contoh, kita sakit ataupun kita ada masalah tertentu. Ada orang dia berjumpa dengan bomoh ni ataupun ustaz-ustaz ni, dia ada masalah rumah tangga, kan, pasangan dia, suami dia lari, isteri dia dilarikan orang ataupun anak dia dilarikan oleh kekasih dan sebagainya. Jadi bila kita ada masalah, sama ada penyakit ataupun masalah-masalah yang tertentu, kita jumpa dengan the so-called ustaz-ustaz ini ataupun bomoh, pawang, dukun ini. Bila kita jumpa dengan dia, nombor satunya, yang pertamanya ialah kalau dia bertanya kepada kita tentang nama ibu kita, kan, dia tanya tentang nama, kan. Bila dia tanya tentang nama ibu kita, maka ini antara kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang mengamalkan sihir. Sebab apa? Sebab nama ibu ni tidak perlu sebenarnya untuk diketahui oleh orang yang merawat kita, kan, kecuali untuk rekod yang tertentu sebagaimana yang diamalkan oleh perubatan moden, nama waris, yang tu cerita lain, kan. Itu tujuannya untuk menghubungi waris berkenaan kalau berlaku apa-apa kecemasan ataupun urusan-urusan yang tertentu. Maka pihak hospital ingin mengetahui nama waris, tak semestinya ibu, bukan nama waris, penjaga, ibu bapa dan sebagainya. Tapi golongan yang mengamalkan ilmu sihir ni, kebiasaannya dia nak tahu, kan, dia akan tanya kepada kita siapa nama ibu kita. Maka itu tanda yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan berkunjung, berjumpa dengan pengamal perubatan tradisional dan dia bertanya tentang nama ibu, maka itu tanda yang pertama. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan akan tanya saya balik, apakah itu semestinya dia mengamalkan ilmu sihir? Jawapannya tidak semestinya, tapi itu tanda, kan. Itu antara tanda-tanda yang boleh kita perhatikan. Jadi kita jangan cepat menuduh bahawa apabila mereka bertanya nama ibu tu bermakna 100% dia sesat. Kita tidak bermaksud sedemikian, tapi itu antara tanda-tanda, kan, yang boleh kita kenali yang sering diamalkan oleh orang yang mengamalkan ilmu sesat ini. Itu yang pertama.
Baik, yang kedua, selain daripada mereka bertanyakan nama ibu kita, nama ibu pesakit, mereka juga akan meminta kepada kita untuk menyembelih binatang, kan? Menyembelih binatang. Sedangkan bila kita buat sesuatu rawatan, sebenarnya tak perlu pun kepada penyembelihan binatang korban, tetapi mereka ni ada ritual yang tertentu, kan? Ritual yang tertentu yang sering diamalkan, iaitu binatang itu perlu dikorbankan. Dan cara dikorbankan binatang itu disembelih dengan cara yang tertentu. Dia ada cara yang tertentu. Bukan kata macam kita mengamalkan ibadat korban sewaktu hari raya korban, sewaktu hari tasyrik. Bukan macam tu, kan? Kita ni yang tu lain, tapi yang ini mereka dukun ni ataupun pawang ni mereka akan meminta kita untuk korbankan binatang tertentu, dan dia ada cara yang spesifik, yang tertentu. Baik, antaranya ialah tanpa menyebut nama Allah. Ini yang bahaya, kan? Tanpa menyebut nama Allah. Sedangkan kita beribadat, melakukan ibadat korban, kita menyebut nama Allah apabila kita menyembelih binatang korban. Kan kita sembahyang subuh tadi pun, bila kita baca doa istiftah sebelum kita baca surah Fatihah, inna salati wa nusuki, kan, sesungguhnya sembahyangku dan juga ibadat korbanku, wa nusuki. Wa nusuki itu ibadat ataupun ibadat korban. Jadi sebahagian mufassirun mengatakan bahawa wa nusuki maksudnya ibadat korban. Jadi kita ibadat korban kita itu lillahi ta'ala, kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan, lillahi rabbil alamin. Untuk dan kerana Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tetapi pengamal perubatan tradisional yang mengamalkan ilmu sihir, black magic ini, mereka akan meminta kita untuk menyembelih binatang korban itu tanpa menyebut nama Allah, dan ada ketikanya mereka menyuruh supaya kita gunakan darah binatang yang dikorbankan itu dan disapu pada tempat yang berkaitan lah, pada tempat yang berkaitan. Contohnya, kalau kita sakit, sebagai contoh kita kata kita sakit belakang, maka dia akan suruh kita lumurkan darah binatang korban itu di bahagian belakang kita sebab kita sakit di bahagian belakang. Ataupun pengamal perubatan yang mengamalkan ilmu hitam ini, mereka akan menyuruh kita untuk lemparkan binatang korban tu ke tempat yang mana tak ada orang, kan? Tak ada penghuni, tak ada manusia, tak ada yang kita tak nampak ada orang di situ, ataupun dilemparkan ke kawasan ada batu-batu sebagai contoh, ataupun ke tempat yang ada pokok-pokok yang tertentu. Maka itu ritual yang sering kali digunakan oleh pengamal-pengamal sihir ataupun ilmu sesat, ilmu hitam ini. Jadi itu antara perkara yang sering disuruh. Itu saya nampak ada di kalangan kita yang kata disuruh lempar ke dalam sungai. Ya, ada. Jadi dia akan suruh kita buang binatang korban itu di tempat-tempat seperti itu. Jadi itu antara tanda dia. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan pernah ada pengalaman, pernah terlibat ataupun pernah melihat ataupun mengetahui ahli keluarga kita ataupun kawan kita yang disuruh untuk melakukan ritual seperti itu, maka kita tahulah itulah antara tanda-tanda pengamal ilmu hitam yang mana kita dilarang ataupun diharamkan kepada kita untuk terlibat dalam ritual seperti itu. Baik, itu yang kedua, tanda yang kedua. Baik, kemudiannya tanda yang ketiganya ialah mereka the so-called ustaz-ustaz ini ataupun pawang, bomoh, dukun ini, mereka akan membaca jampi mentera tertentu yang kita tak faham pun apa dia yang dia baca, kan? Nak kata bahasa Melayu pun tidak,
nak kata Jawa pun tidak. Kita orang Jawa sebagai contoh, kan, kita tahu berbahasa, bercakap dalam bahasa Jawa, kata kita pun tak faham. Nak kata bahasa Arab pun tidak, kan, nak kata ayat Quran pun bukan. Jadi itu antara tanda-tanda dia bila dia baca jampi mentera, kan, yang kita tak faham, kan. Orang Melayu pun tak faham, Jawa pun tak faham, bahasa Arab, orang Arab pun tak faham. Jadi itu antara tanda-tanda dia. Ataupun dia menggunakan lakaran gambar rajah, kan, lakaran gambar rajah, bentuk-bentuk yang tidak difahami. Jadi itu antara contoh-contoh. Malah fatwa-fatwa di dalam negara kita, di Malaysia pun sudah ada banyak fatwa-fatwa di pelbagai peringkat, termasuk di negeri-negeri yang mengatakan bahawa gambar rajah, walaupun menggunakan ayat Quran sekalipun, tapi kalau menggunakan bentuk gambar rajah, maka itu adalah antara perbuatan haram dan boleh menjadi syirik. Sebagai contoh, menggunakan ayat Quran, ditulis ayat kursi sebagai contoh, kan, dalam bentuk-bentuk segi 3, segi 6, bucu 6 dan sebagainya, dengan bentuk segi tertentu, ada bulatan tertentu, kan, surah Yasin ataupun sebahagian daripada surah Yasin dan sebagainya ditulis walaupun menggunakan ayat Quran. Tetapi menggunakan bentuk-bentuk gambar rajah, maka itu bukan sahaja tidak dibenarkan, kan, bukan sahaja berdosa, tetapi itu boleh menyebabkan syirik. Kan, Quran untuk kita baca, kan, Quran bukan untuk dilukis dalam bentuk gambar rajah yang tak ada hubung kait pun dengan ajaran agama. Agama tidak membenarkan dan tidak pernah menyuruh kita melakukan sedemikian kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah taala Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, untuk kita kaji, untuk kita teladani, untuk kita contohi, untuk kita ikuti, dan bukan untuk dilukis-lukis dalam bentuk gambar rajah dan kemudiannya menyesatkan manusia. Itu antara tanda-tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga berkenaan dengan macam mana kita nak kenal dukun ataupun bomoh yang mengamalkan ilmu sihir, iaitu bila dia baca jampi yang tidak difahami. Kan, dia baca jampi yang karut, dia baca jampi menggunakan gambar rajah yang tak ada kaitan pun dengan ayat Quran. Walaupun dia guna ayat Quran sekalipun, nampak macam baguslah, kan. Dia guna qul huwallah, dia guna qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan sebagainya, ayat Quran, kan, surah Yasin, ayat kursi. Bagi setengah orang, baguslah dia guna ayat Quran. Tetapi ulama-ulama melalui fatwa dalam negara kita telah buat keputusan, walaupun menggunakan ayat Quran, tapi bila ada keterlibatan gambar rajah yang karut tadi, bentuk-bentuk yang pelik-pelik itu, maka itu tidak dibenarkan dalam agama, malah menjadi syirik. Na'udzubillah, boleh menjadi syirik. Baik. Kemudian yang keempatnya ialah apa dia tanda mereka mengamalkan ilmu hitam, iaitu apabila mereka meminta kita melakukan perkara yang pelik-pelik, perkara yang tidak relevan, yang pelik-pelik, yang mana kebiasaannya, lazimnya memang susah untuk kita lakukan, yang susah untuk kita penuhi. Kalau kita ingat cerita zaman dulu, apa ni, hati nyamuk lah, apa itu cerita zaman dulu lah, kan, cerita klasik, permintaan dikaitkan dengan apa, Puteri Gunung Ledang apa semua, kan, itu cerita-cerita apa ni, rakyat untuk hiburan kita semua. Tapi maksudnya macam itulah, kan, permintaan yang pelik-pelik, yang susah, kan, untuk kita penuhi. Contohnya dia minta hati tikus berapa ekor, ada 10 ekor, 11 ekor, kan, 15 ekor, yang mana kalau nak tangkap tikus tersebut, nak ambil dia tu, kita nak dapatkan tikus tersebut mestilah pada waktu orang tidur, waktu siang dan sebagainya. Jadi itu permintaan yang pelik-pelik, yang bila kita dengar pun kita akan ternganga mulut kita, apa ni yang dia minta.
yang tak ada kaitan pun dengan penyakit yang kita hadapi ataupun dengan masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, ada di antara kita yang mungkin pergi berjumpa dengan dia sebab ada masalah rumah tangga. Tapi permintaan dia supaya bawa tikus sebagai contoh. Jadi ini antara perkara yang pelik sebenarnya, kan. Kita sakit jantung sebagai contoh, tapi minta supaya tangkap tikus pada waktu orang tidur, waktu siang. Jadi itu contoh, kan, benda-benda yang pelik. Ataupun disuruh kita tangkap tikus yang yatim piatu. Macam mana kita nak tahu tikus tu yatim piatu? Kan, tikus yang dah kematian ayah dia, tikus yang kematian ibu dia. Ni apa ni? Ini permintaan yang pelik-pelik, yang ganjil. Ataupun monyet, kera, beruk yang buta matanya, kita disuruh supaya tangkap binatang yang seperti itu. Jadi ini antara benda yang pelik. Cumanya sahabat-sahabat sekalian, bagi kita, bagi sebahagian di kalangan kita, mungkin kita menganggap ini benda yang pelik yang kita takkan buat. Tapi percayalah, pengalaman orang-orang yang sakit ni, yang ditimpa musibah, yang ada pelbagai masalah dalam hidup dia, bila dia ada masalah keuangan yang getir, yang teruk, kan, muflis dan sebagainya, rumah kena lelong, bank rampas jadi lelong dan sebagainya, fikiran jadi buntu, mereka tidak stabil. Jadi bila kenalan kita ini ataupun orang yang kita kenal, yang kita kata tak sepatutnya dia buat benda-benda yang pelik, tetapi manusia ini, sahabat-sahabat sekalian, bila mental dia tidak stabil, kan, dia tak boleh berfikir dengan cara yang waras, kan, dia tak boleh berfikir dengan cara yang baik. Sebab itu kadang-kadang kita akan lihat di kalangan orang-orang yang macam ni, dia sanggup bayar pun walaupun puluhan ribu dan sebagainya, harta diserahkan kepada pengamal perubatan tradisional, apa saja yang pengamal perubatan tradisional, so-called ustaz-ustaz ataupun bomo, pawang, apa semua minta, dia orang sanggup bagi, kan. Hatta macam yang kita sebut tadi, supaya diambil tikus, tangkap tikus masa orang tidur waktu siang, tikus yang yatim piatu, kan, kera yang buta mata. Kalau kita kata yang ni aku takkan buat, kan, kita takkan buat benda-benda yang karut. Tapi percayalah sahabat-sahabat sekalian, bila ada di kalangan kita yang tertekan dengan tekanan yang sangat dahsyat, kan, ialah manusia, bila Allah Ta'ala uji ni, kadang-kadang mereka tak mampu, kan, untuk berfikir secara waras, dan akhirnya mereka akan cuba juga untuk dapatkan benda-benda yang walaupun pelik seperti ini, mereka akan cuba juga untuk penuhi. Jadi ini antara ujian yang berlaku kepada sebahagian daripada kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian, kita kena waspada, kita kena hati-hati. Kerana setiap di kalangan kita ni memang ada ujian masing-masing. Dan kita tak boleh kata kita tak pernah ada ujian, kita tak pernah ada masalah, tak pernah ada musibah, tak ada. Semua orang, kan, semua orang di kalangan kita ni, kita bagus macam mana sekalipun, kita berpelajaran tinggi pangkat macam mana sekalipun, semua orang ada masalah dan ujian masing-masing. Jadi kita kena make sure, kena pastikan bahawa kita tak terlibat dengan benda-benda macam ni. Jadi kalau fikiran kita buntu, kita tertekan, kita kena tahu bahawa tempat kita ialah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercerita, kan, kita berbicara dengan Allah dan minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan penuhi, kan, jangan terpedaya dengan permintaan karut yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir ini. Baik. Jadi apa yang berlaku? Sebenarnya ini adalah strategi. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh tukang sihir ni, pengamal ilmu hitam ni. Sebenarnya apa tujuan dia minta benda yang bukan-bukan, kan? Dia, sebagaimana yang saya sebut tadi lah, kan, dia minta tikus 15 ekor, 20 ekor, 40 ekor, tapi tikus tu tikus yang yatim piatu, yang dah mati ayah dan ibu dia,
Kan kita memang tak boleh nak cari, macam mana kita nak tahu tikus tu yatim, kan ayah dia dah mati, ibu dia dah mati, kita tak tahu. Jadi apa tujuan dia? Dia minta benda yang pelik-pelik ini. Baik, tujuan dia, sahabat-sahabat sekalian, ialah supaya kita sendiri kemudiannya mengalah. Kan kita mengalah, kita akan cakap dekat dia, Tuan Haji, kat mana saya nak cari kan benda-benda yang pelik macam tu, saya tak tahu apa semua. Jadi bila kita tak tahu macam mana nak cari, nak penuhi permintaan dia yang pelik-pelik itu, di situlah mereka akan mula masuk jarum, kan. Mereka akan mula masuk jarum, mereka akan minta, mereka akan bagi tahu kalau tuan, kalau puan tak dapat nak cari kera yang mata buta ataupun tak dapat nak tangkap tikus yang yatim piatu, maka pengerasnya duitlah, kan, sekian-sekian. Dia akan cakaplah kalau tak dapat tangkap tikus yang yatim piatu, maka pengerasnya ialah tuan kena dapatkan duit RM10,000 ataupun RM20,000, kan. Maka bagi kita, daripada kita cari benda yang pelik-pelik yang macam tu, yang lebih senangnya kita guna duit, kan. Sebab duit memang ada pun dalam tabung haji, dalam saving account di bank dan sebagainya. Malah kalau kita tak cukup wang pun kita boleh pinjam, kan, dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik, dengan kawan dan sebagainya, daripada kita pergi cari masuk dalam hutan longkang parit untuk mencari tikus yang kononnya yatim piatu itu. Maka itu strategi mereka untuk dapatkan duit daripada kita sebenarnya. Dia bukan jujur untuk mengubati kita. Golongan ni golongan yang mengamalkan ilmu hitam, tuan-tuan dan puan-puan. Bila sebut ilmu hitam, maksudnya keterlibatan, involvement iblis, syaitan. Jadi kalau ilmu yang sesat macam ni dengan keterlibatan syaitan dan sebagainya, macam mana kita nak harapkan dia akan bantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Maka dengan sebab itu kita jangan terpedaya, kan, jangan mudah terperangkap dengan usaha mereka untuk memeras wang daripada kita. Baik, maka dia akan bagi alasan lah, wang tu sebagai ganti, sebagai pengeras, sebagai ganti kepada apa yang kita gagal untuk kita tunaikan tadilah. Sebab dia kata dia akan guna khadam, dia akan persembahkan binatang yang kita tak mampu itulah, kan. Maka gantinya wang untuk dipersembahkan kepada ketua jin yang menjadi khadam kepada bomoh ataupun pengamal sihir itu. Jadi itu alasan-alasan yang sering mereka gunakan, kan, untuk memperdayakan kita. Baik, jadi itu yang keempat. Kemudian seterusnya yang kelimanya ialah ada ketikanya mereka ini akan membuat tekaan, kan? Mereka akan membuat tekaan apabila kita kita mendatangi dukun, pawang semua, ustaz-ustaz ni, biasanya dia akan sebutlah benda-benda yang dia boleh teka, kan. Kita ni datang dari mana, dia tahu kita ni dari negeri Selangor, dari Johor, kan, dia teka, kan. Dan kadang-kadang tekaan tu betul, kan. Kadang-kadang tekaan tu betul. Dia sebut nama isteri kita, nama suami, nama ibu, dia teka je, tiba-tiba betul, kan. Tiba-tiba betul lah. Ini yang bahaya. Jadi bila kita pergi berjumpa dengan dia, benda pertama tu dia akan cuba impress kita, kan. Dia akan cuba impress kita, maka dia buat tekaan-tekaan. Dia kata tuan tak payah cakap lah apa tujuan tuan datang jumpa saya, sebab saya dah tahu. Kita kejut lah, kan, macam mana dia tahu. Dia pun teka lah, tuan ada masalah dengan isteri ke, ataupun kalau orang perempuan, puan ada masalah dengan suami ke, sebagai contoh, kan. Jadi kebiasaannya para pengkaji ilmu sihir mereka mengatakan bahawa kebiasaannya tekaan-tekaan itu lebih kepada tekaan yang mudah
untuk memerangkap. Biasanya mereka tidak meneka perkara yang terlalu spesifik. Seperti nama ibu yang itu susah kan, nama ibu ni susah kita nak teka. Tapi benda-benda yang lebih umum sifatnya, yang biasanya betul, yang ada pada semua orang. Contohnya kalau orang perempuan sebagai contoh, kalau dia teka pun ada masalah dengan suami kan. Jadi kebiasaannya kita ni, kita bagus macam mana sekalipun, kita ada berbeza pendapat, berselisih, bergaduh, bertegang urat dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri. Itu benda biasa pun yang berlaku kepada mana-mana rumah tangga. Tak ada rumah tangga walaupun suaminya ustaz, isterinya ustazah, kan, alim macam mana sekalipun, tetap ada masalah rumah tangga kan. Yang tu kita perlu akui. Jadi bila dia teka macam tu, kan, apa ni, pawang ni, dukun ni, dia teka, dia kata puan ada masalah rumah tangga kan. Jadi kita pun terkejut macam mana dia tahu kita ada masalah rumah tangga, sedangkan masalah rumah tangga ni semua orang ada. Cuma yang berbezanya ialah sama ada masalah tu sebesar mana, masalah itu bentuknya macam mana, masalah itu dapat ditangani, dapat dikawal ataupun tidak. Itu sahaja beza dia. Sedangkan realitinya semua orang ada masalah rumah tangga. Jadi itu antara tekaan kan yang seringkali digunakan oleh golongan ini. Jadi sama ada mereka menggunakan tekaan yang quite general macam tu, yang terlalu yang sangat umum, supaya tekaan itu tepat betul kena padanya, ataupun mereka membuat tekaan yang lebih spesifik, menggunakan nama-nama ibu dan sebagainya, ataupun kita datang dari mana dan sebagainya, dengan menggunakan bantuan syaitan. Jadi itu adalah perkara yang sering digunakan oleh golongan ini. Kita pergi hospital, tuan-tuan dan perempuan, tak pernah pun apa ni, pakar-pakar perubatan teka kan nama ibu kita. Nak teka buat apa kan? Yang penting mereka dapat maklumat kita untuk rujukan dan sebagainya. Samalah juga tak perlu pun dia nak teka kita ada apa ni, masalah-masalah tertentu dengan tujuan untuk impress kita sebagai pesakit. Cuma biasalah kalau kita berjumpa dengan pakar jantung, sudah tentu kita ada masalah jantung. Sebab tu that's why kita jumpa dengan pakar jantung. Kan, kalau kita berjumpa dengan UNG, gynae, sudah tentu sebab kita ada masalah berkaitan dengan perbidanan dan sakit puan. Kan, kalau kita jumpa dengan ortopedik, masalah tulang patah ke apa dan sebagainya. Jadi itu benda yang bukan bertujuan untuk impress pesakit ataupun pelanggan. Tapi golongan dukun pawang ni, tujuan dia teka tu, tujuan dia untuk impress kita dan untuk memperdayakan kita. Jadi itu bahaya golongan ni. Baik, selain daripada itu, yang seterusnya ialah mereka juga akan minta kepada kita supaya kita bawakan kepada mereka bekas-bekas yang tertentu kan. Apa-apa sajalah, pakaian ke kan, baju yang dipakai yang belum dibasuh ke, ataupun bawa pakaian dalam ke, ataupun sikat, ataupun kuku yang telah dipotong, rambut dan sebagainya, gambar. Jadi itu cara yang sering kali digunakan oleh golongan ini. Saya perhatikan kalau golongan yang jujur, pengamal perubatan tradisional, saya pun ada kenal jugalah beberapa nama, dan kita dapati mereka tak ada pun nak minta gambar ke ataupun minta rambut ke, benda yang pelik-pelik ni tak ada pun. Maka sebab itu para ulama melalui pemerhatian mereka mengatakan bahawa pengamal ilmu sihir ni dia biasa dia akan minta benda-benda yang macam ni kan, benda yang sebenarnya tak ada kaitan pun. Tapi kalau kita lihat dalam bidang di zaman moden kita ini, kalau benda yang ada kaitan tu, yang tu kita faham. Contohnya kalau anjing pengesan, dia nak kesan orang hilang, maka kita ambil benda yang ada bau badan orang yang hilang tersebut, macam kita tengok dalam movie sebagai contoh kan. Diletakkan ke muka anjing tersebut, baju orang tu
pakaian orang itu kita fahamlah kenapa perlu berbuat demikian. Tapi golongan dukun dan pawang ni benda-benda yang seperti inilah yang seringkali mereka minta walaupun sebenarnya tak perlu pun. Jadi itu antara tanda-tandanya. Baik, selain daripada itu mereka juga akan bagi kepada pesakit ataupun pelanggan mereka, kepada kita kalau kita jadi pelanggan, ya, na'udzubillah, kain-kain, kan, kain yang mana kain tu dia bentuk dia macam-macam lah. Ada yang kain yang bentuk segitiga, kan, yang bentuk 4 segi. Lepas tu dia akan bungkus-bungkus yang ada macam-macam lah dalam tu, kan, yang dia letakkan benda yang pelik-pelik. Pernah sekali seorang yang saya kenal yang mana yang melakukan perkara ni adalah pembantu rumah dia. Pembantu rumah dia. Benda ni berlaku dalam bulan puasa, kan, bulan puasa, yang mana kebetulannya orang yang saya kenal ni, dia dalam rumah tu dia ada CCTV, kan, CCTV. Dia pasang CCTV dalam rumahnya untuk buat pengawasan lah. Takut-takut ada penderaan dilakukan oleh pembantu rumah. Baik, apa yang berlakunya ialah majikan ni dah pesan kepada pembantu rumah supaya dalam bab makan minum tak perlu dia tolong. Dia perlu hanya buat kerja-kerja lain, kan, kerja-kerja mengemas rumah. Benda-benda lain lah. Yang bab makan minum, masak tak payah. Tapi yang menjadi kehairanan kepada si isteri ini, apabila pembantu rumah ni minta sungguh-sungguh dia nak tolong di dapur. Sedangkan kita tahulah kalau majikan dah kata tak payah tu tak payahlah. Kenapa yang dia bersungguh-sungguh sangat nak tolong di dapur tu? Jadi waktu tu bangun pagi untuk sahur, kan, sebelum waktu subuh tu, jadi dia minta sangat nak tolong, nak panaskan lauk dan sebagainya. Maka ini menimbulkan syak wasangka kepada hamba Allah tadi, menyebabkan dia cek, kan, dia cek CCTV, dia cek rakaman tersebut apa yang berlaku sebenarnya di dapur. Jadi bila dia cek, dia tengok pembantu rumah ni macam masukkan sesuatu dalam periuk yang kita hangatkan gulai untuk kita sahur tu. Jadi dia tengok macam ada something yang dimasukkan oleh pembantu rumah. Jadi ini menyebabkan majikan tu berbincang dengan suami dia apa yang patut mereka buat. Lalu mereka buat satu keputusan, buat helah supaya pembantu rumah ni keluar dari rumah sekejap, pergi ke kedai yang agak jauh untuk beli barang-barang keperluan. Jadi bagi duit, senaraikan barang, tolong belikan barang-barang ni, maka pembantu rumah tu pergi beli. Maka bila pembantu rumah tu pergi ke kedai beli barang, masa itulah suami isteri tadi ambil peluang untuk masuk ke bilik pembantu rumah dan cek dalam laci, drawer, dalam almari apa semua. Dan pada waktu itulah mereka jumpa dalam salah satu drawer itu ada bungkusan yang ganjil, kan, bungkusan yang pelik. Maka bila dibuka bungkusan tu ada bangkai burung, ada macam-macam lah dalam tu. Ada bangkai burung, termasuk ada kesan-kesan darah yang seperti darah period, kan, darah haid. Jadi ini menyebabkan pasangan suami isteri tadi terkejut dengan apa yang mereka jumpa, sebab once jumpa benda macam tu, mereka dah boleh agak apa sebenarnya yang berlaku. So ini menunjukkan bahawa ada ilmu hitam yang digunakan oleh pembantu rumah berkenaan. Maka bila pembantu rumah tu pulang ke rumah majikan, selesai membeli barang keperluan sebagaimana yang dipesan itu, maka suami isteri tadi pun konfront, kan, mereka tanya betul-betul kepada pembantu rumah apa yang dia buat sewaktu sahur itu, apa yang dia masukkan dalam periuk. Maka bila ditekan, pembantu rumah itu mengakui bahawa dia telah memasukkan sebahagian daripada darah haid dia yang dia masukkan, yang dia simpan dalam bungkusan tadi, dia ambil sedikit dan dimasukkan dalam periuk tersebut.
Maka majikan tu bertanya kenapa dia sanggup berbuat demikian, kan? Sebab kita buat baik dengan pembantu rumah, kan? Kita tak ada buat zalim apa semua. Jadi pembantu rumah itu mengatakan bahawa di kampung dia memang ramai orang yang menjadi pembantu rumah di Malaysia, dan mereka berpesan untuk mengelak daripada dizalimi, dilakukan penganiayaan oleh majikan di Malaysia, maka mereka perlu ada pendinding, kan? Jadi antara pendinding yang diajar kepada mereka sebelum mereka datang ke sini untuk berkhidmat adalah dengan menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, tangkal-tangkal seperti itu. Jadi ini antara benda yang kita kata bukan semua, kan, bukan semua, tapi pernah berlaku kepada sebahagian di kalangan kita. Jadi kita kena hati-hati dengan perkara yang macam ni, sebab itu adalah realiti dalam kehidupan kita. Kita mungkin orang baik, kan, kita semayang, kita baca Quran, tapi ada orang yang masuk ke rumah kita sama ada sebagai pembantu rumah dan sebagainya, kita tak tahu pun dia punya background, latar belakang dia bagaimana. Jadi kita perlu hati-hati supaya kita tidak, walaupun kita tidak mengamalkannya, tetapi kita akan terkena tempias-tempias seperti itu. Jadi cuba tuan-tuan, perempuan bayangkan, na'udzubillah, kalau perkara seperti itu berlaku kepada kita, dimasukkan dalam makanan kita, minuman kita dan sebagainya. Malah pengalaman saya sebagai lawyer pun ada di antara pembantu rumah yang menggoda majikan dia dengan menggunakan ilmu-ilmu hitam sewaktu mereka menyediakan air minuman dan sebagainya, maka mereka akan berikan air minuman yang telah dimasukkan perkara-perkara yang tidak baik, menyebabkan mereka berkahwin. Jadi apabila mereka berkahwin, kita cek di negara asalnya, rupa-rupanya si pembantu rumah itu sudah ada suami, kan? Pembantu rumah sudah ada suami. Jadi dia pula yang berpoligami. Yang kita biasa dengarnya lelaki yang berpoligami. Ni tak, si perempuan ni pula yang berpoligami, ada dua suami. Jadi itu dahsyat sebenarnya apa yang berlaku kepada sebahagian daripada kita kalau kita terlibat dengan ilmu hitam. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan dan perempuan, kalau jumpa bungkusan yang pelik-pelik itu, ada bangkai burung, ada darah-darah yang mencurigakan, dan ada benda-benda yang pelik-pelik, yang ganjil itu, maka itu berkemungkinan adalah sebahagian daripada amalan ilmu hitam. Kan? Dia ada tulis huruf, kan, angka besar, kecil yang mengelirukan dan sebagainya, yang diletakkan bawah tilam, bawah bantal dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang macam-macam lah, yang dipakai di pinggang, pakai di tangan, di lengan, dibuat rantai leher dan sebagainya. Baik, selain daripada itu, antara tanda pengamal ilmu hitam ini ialah dia akan bagi kita air, kan? Dia bagi kita air, dalam bekas air tu dia akan lukis, kan, dalam katalah mangkuk ataupun gelas ataupun cawan tu dia akan lukis, kan? Dia akan lukis gambar rajah yang pelik-pelik yang berisi permohonan kepada syaitan, kepada khadam dia, jin dan seumpamanya. Kemudian lepas dia lukis benda yang pelik-pelik pada bekas mangkuk ataupun gelas ataupun cawan itu, dia akan minta kita untuk mandi menggunakan air tersebut. Lepas tu amalan tu dia buat macam-macam lah. Dia suruh kita mandi menggunakan air itu di tempat tertentu. Kubur yang lama, kubur yang tak ada orang, kubur yang terbiar sebagai contoh, kan. Dia suruh kita carilah mana-mana kubur yang tak ada orang pergi, kan, kubur lama, kan, yang tidak dikunjungi oleh manusia dan sebagainya. Jadi itu antara amalan-amalan ilmu hitam yang kita tak boleh terlibat dengan benda-benda macam. Selain daripada itu juga, pengamal ilmu hitam ni dia akan suruh kita memakai pakaian-pakaian tertentu. Dia akan bagilah kain sarung ke, kain batik, baju ke apa ke, untuk kita pakai. Kain-kain yang tertentu yang dilukis pada pakaian itu dengan gambar rajah, simbol-simbol, tanda-tanda yang tertentu
dengan amalan-amalan yang tertentu kan. Jadi itu antara cara yang dilakukan. Baik, selain daripada itu adalah mereka juga melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan Quran. Yang ini mudah sebenarnya untuk kita kenal pasti kan. Tulis Quran terbalik, ini semua benda haram kan, benda yang menghina dan memperendahkan Quran. Katalah ayat kursi, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan, tapi dia bukan mula daripada Allah, dia mula daripada qayyum. Dia terbalikkan bacaan Quran, bacaan ayat Quran, dia terbalikkan penulisan ayat Quran. Ini antara tanda-tanda ilmu sihir. Baik, selain daripada mereka menulis ayat Quran secara terbalik, mereka juga tulis ayat Quran bukan guna dakwat kan, bukan guna pensel, bukan guna pen, tapi mereka guna dengan benda-benda najis kan, mereka guna dengan benda-benda yang kotor. Contohnya tulis ayat Quran menggunakan darah haid, menggunakan najis yang tertentu dan sebagainya, dan untuk dibuat persembahan kepada syaitan-syaitan yang tertentu. Jadi ini antara amalan-amalan mereka. Tapi sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, perkara ni walaupun kita kata kita tak akan buat, tapi kenapa ada orang sanggup buat? Dan kenapa ada orang sanggup buat? Antaranya kerana mereka ni sudah hilang kewarasan. Kan, bila mereka ada masalah, mereka tak boleh berfikir secara normal. Jadi itu antara perkara yang kita kena berjaga-jaga. Kita berat macam mana sekalipun masalah yang kita hadapi, kita kena kuat. Kan, kita kena kuat. Kita jangan down, jangan biarkan diri kita lemah. Kalau kita menghadapi sesuatu masalah, tak kira lah masalah dengan pasangan kita ke, masalah kewangan ke, masalah perniagaan ke, masalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang langgar disiplin sekolah dan sebagainya, masalah apa sekalipun, kita kena kuat kan. We have to be strong, kita kena kuat untuk menghadapi semua masalah-masalah ini. Sebab once kita dah lemah, kan, kita tak stabil mental kita, maka datanglah sampai kita boleh percaya, kan, kita boleh ikut arahan-arahan yang karut sebagaimana yang saya sebut tadi. Baik, selain daripada itu, mereka pengamal perubatan yang menggunakan ilmu sihir ini, mereka akan bakar, daun-daun kering kan. Mereka akan bakar benda-benda tertentu supaya ada asap, dan asap itu dihembuskan ke badan pesakit. Jadi itu antara amalan mereka yang disifatkan sebagai tanda-tanda ilmu hitam. Baik, kemudian selain daripada itu, mereka guna kulit-kulit binatang tertentu kan, gigi serigala kan, gigi binatang tertentu, dan diikat dengan menggunakan kain hitam kan, diletakkan dalam kereta, dalam kenderaan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang kita kena hati-hatilah. Baik. Kemudian selain daripada itu, menggunakan benda-benda yang pelik macam telur dilukis dengan gambar-gambar tertentu, disuruh simpan kan. Telur, pada kulit telur tu dia akan lukis kan gambar-gambar yang pelik-pelik, rajah yang pelik-pelik. Jadi kalau tuan-tuan jumpa benda-benda macam tu, itu tanda, itu adalah tanda ilmu hitam. Baik, kemudian selain daripada itu, ialah mereka akan baca tapak tangan kita, baca tapak tangan. Jadi ini antara amalan ilmu hitam, ilmu sihir. Kita jangan percaya kepada benda-benda macam tu. Kita tengok tapak tangan tu kan, kalau macam doktor dia nak tengok tangan kita warna macam mana, ada kaitan dengan ilmu perubatan kan, kita yang kita kata sebagai evidence based medicine. Yang tu tak apa, sebab warna kulit itu menggambarkan tahap kesihatan kita, penyakit apa yang kita alami. Sebab itu adalah evidence based medicine kan, perubatan yang berasaskan kepada bukti, kepada keterangan, ada kajian yang dibuat. Tetapi golongan pengamal ilmu hitam ni bukan ada kajian apa-apa pun kan, mereka hanya menggunakan ilmu hitam. Jadi mereka baca, mereka minta supaya kita tunjuk tapak tangan. Di tapak tangan kita ni macam-macam lah. Ada yang kata pada tapak tangan kita ni ada 99 Asmaul Husna. Yang ni pun perkara yang karut
yang tidak berdasarkan kepada ajaran Islam. Tidak ada ulama yang muktabar mengajar kepada kita bahawa 99 nama Allah itu, 99 tu ada pada tapak tangan. Dia tulis, dia kata, kalau tuan-tuan boleh tengok tapak tangan ni, kan ada macam satu dengan V terbalik, kan, satu dengan V terbalik, itu 18, kan. V terbalik tu dalam bahasa Arab tu, dalam bahasa Arab kalau V terbalik tu 8, kan. Jadi kalau satu kemudian ada V terbalik, itu 18. Satu lagi tangan kita ni ada V terbalik, kemudian ada satu, itu 81. Jadi 81 campur 18 jadi 99. Itu digunakan kononnya sebagai dalil bahawa 99 nama Allah. Itu tak betul. Jadi itu tak betul. Itu adalah ajaran yang karut, yang tidak berdasarkan kepada ajaran Islam yang muktabar, bukan pendapat ulama yang muktabar. Memanglah pada tapak tangan kita ni ada garis-garis tertentu. Kita nak baca dia tu macam M pun boleh. Kita nak baca sebagai satu dan V terbalik 18 pun boleh. Kita nak baca V terbalik dan 1, 81 pun boleh, sebab garisan tu banyak, kan. Garisan tu banyak dan kita boleh nampak mengikut apa yang kita kendaki. Kalau kita kendaki itu nampak macam 18, 1 dan V terbalik, dalam bahasa Arabnya 18, maka kita akan kata itu 18, sebab itu yang kita mahu, kan. Kalau kita mahu tengok garisan-garisan pada tapak tangan kita ni sebagai 81, V terbalik lepas tu 1, dalam bahasa Arab 81, maka kita akan nampak macam 81 lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya kepada dakwaan-dakwaan seperti itu. Jadi membaca tapak tangan, membuat ramalan berdasarkan tapak tangan adalah amalan ilmu hitam. Baik, selain daripada itu, mereka juga akan menggunakan kulit kerang, mereka akan gunakan biji kurma, akan lempar dan sebagainya. Jadi itu antara amalan-amalan ilmu hitam. Baik, kemudian sebagaimana yang saya sebut di awal tadi juga, mereka menggunakan simbol yang pelik, raja-raja yang pelik dan sebagainya. Kemudian diberikan benda-benda macam tu kepada kita untuk kita tanam di tempat-tempat yang tertentu. Jadi amalan, ada bungkusan, ada tulisan yang pelik-pelik, yang ganjil, diberikan kepada kita dan disuruh kita tanam dalam bumi tulisan tersebut. Ini antara tanda, kerana tanda ilmu hitam. Baik, kemudian mereka akan tulis huruf-huruf dengan menggunakan za'faran dan sebagainya. Kemudian huruf-huruf tadi huruf-huruf yang pelik-pelik lah, huruf-huruf yang tidak dipahami. Kemudian dia akan cairkan dan dia akan larutkan dengan air dan disuruh kita minum tulisan-tulisan huruf yang pelik tadi. Jadi itu juga adalah tanda ilmu hitam. Kemudian pengamal ilmu hitam ni dia akan bagi cincin, dan cincin yang ada gambar rajah yang pelik-pelik untuk kita pakai. Itu juga antara amalan biasa yang dilakukan oleh pawang dukun yang bertentangan dengan agama. Dan banyaklah perkara-perkara lain. Jadi itu kesempatan yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa yang saya sebut sebentar tadi, senarai secara ringkasnya supaya kita berhati-hati. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya supaya untuk mengingatkan kita supaya kita tidak terjerumus dalam amalan-amalan khurafat. Sebab kita semua memang diuji, kan, kita semua ada masalah masing-masing, tapi pastikan kita menghadapi masalah kita dengan kuat. Kita jangan biarkan diri kita lemah, kita kuatkan diri kita untuk menghadapi masalah itu. Kalau kita tak boleh nak selesaikan semua masalah kita, kita jangan biarkan diri kita dibinasakan dengan amalan-amalan ilmu hitam. Jangan. Hendaklah kita hadapi dengan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan setiap dugaan, ujian, kepayahan, kesukaran yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku kepada kita, itu akan sentiasa generate pahala, akan rewards daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dan juga saya sendiri akan sentiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala penyakit yang kita alami, kesusahan, penderitaan yang kita alami, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadaan diredai dan dikasihi
oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada Puan Ainun selaku moderator pada pagi ini. Wallahu a'lam. Kita boleh buka soalan jika ada soalan daripada jemaah, silakan. Ada yang nak bertanya? Ada? Ada. Ustaz, saya rasa dah tak ada soalan, semua dah jelas Ustaz ya? Ya, Oh, ada, okey. Assalamualaikum. Okey, silakan Pak Roslan ni. Saya nak tanya lah Ustaz mengenai ubat-ubat yang kita beli melalui Facebook ni. Dia kata untuk urut ke atau kita boleh ni Ustaz beli ke? Wallahu a'lam. Ubat-ubat yang kita beli melalui media sosial untuk urut, untuk urut ke apa tadi? Untuk masaj Untuk urut. Untuk urut kaki kalau lenguh-lenguh contohnya lah. Ya, baik. Dia macam ni. Apa benda ni sesuai lah, kalau sekali pakai dah dapat perkembangan dia tu. Betul Ustaz? Baik. Wallahu a'lam. Cadangan saya kepada puan ialah apabila puan ingin membeli sebarang ubat melalui media sosial, pastikan ada stiker ataupun ada pengesahan daripada pihak berkuasa yang berkaitan. Contohnya kalau kita di Malaysia ini, kita ada KKM, kan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi make sure dapat pengesahan, kita boleh cek ubat tersebut, tak kira lah ubat sapu ke, ubat urut ke, ubat makan ke, make sure ia mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. Kenapa? Sebab kita bimbang ubat yang dijual di media sosial itu yang tidak mendapat pengesahan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, kemungkinan, saya tak kata semua kan, saya tak kata mesti, tapi kemungkinan ataupun ditakuti dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. Tak kiralah ubat sapu ke, urut ke, makan dan sebagainya, kita bimbang kalau ada bahan yang berbahaya yang boleh merosakkan diri kita. La darara wala dirar. Nabi larang kita daripada terlibat dengan perkara yang boleh membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Kak Ainun, saya nak tanya satu soalan Kak Ainun. Ustaz, contohnya macam Ustaz boleh tak bagi ayat-ayat yang kita boleh gunakan atau boleh baca sekiranya kita rasa macam, contohnya kita rasa macam ada orang yang perawat tu kan, dia ada hantar ataupun dia ada ni kan, dia punya kadam lah, selalu dia orang panggil kadam lah kan, bersama-sama dengan kita bila kita selepas pergi rawatan dekat dia, kita rasa macam something not right lah, bila balik rumah kita rasa tak selesa macam tu. So ada tak ayat-ayat Quran yang kita boleh gunakan atau amalkan untuk kita elakkan benda-benda macam tu Ustaz? Contohnya. Baik, wallahu alam, untuk kita mengelak daripada rumah kita dikunjungi oleh makhluk-makhluk halus, dan untuk mengelak diri kita daripada terkesan dengan rasukan ataupun dimasuki oleh makhluk-makhluk yang jahat, yang halus ini, yang kita tak nampak dengan mata kasar, maka kita perlu mengamalkan perkara yang tidak disukai oleh makhluk halus. Macam kita lah, kita hanya pergi tempat yang kita suka kan. Kalau tempat tu kita tak suka, kita tak pergi. Jadi make sure rumah kita tidak disukai oleh syaitan. Macam mana rumah yang tidak disukai oleh syaitan? Antaranya rumah yang dibacakan surah Baqarah. Kan, rumah yang dibacakan surah Baqarah. Kita baca surah Baqarah. Rumah yang mana tidak dilakukan maksiat dalamnya. Kalau kita tengok anak kita menyanyi, dengar muzik, berjoget dalam bilik apa semua, kita kena larang. Anak-anak kita jangan buat benda yang syaitan suka. Kalau tengok anak kita tak semayang, ahli rumah kita ada yang tak semayang, ajak mereka semayang sama-sama. Sebab orang yang tak semayang ni memang disukai oleh syaitan. Jadi kalau kita
ulang-alik, jumpa bomoh, jumpa dukun apa semua, atas usaha untuk menghilangkan gangguan syaitan. Sedangkan rumah kita tu sendiri ada banyak benda yang syaitan suka. Ahli rumah tak semayang, ahli rumah yang tak puasa bulan Ramadan sebagai contoh, yang tak pernah tengok Quran. Jadi itu contoh benda yang syaitan suka. Maka sebab tu syaitan dia boleh bermaharaja lela, duduk tinggal bersama dengan kita. Kita makan tak bismillah pun. Jadi kita kena biasakan ahli rumah kita makan bismillah. Masuk dalam rumah kena bagi salam. Anak kita kena train, kena disiplinkan. Masuk rumah bagi salam dulu kan. Ini mak ada dalam rumah, ayah ada dalam rumah. Tak mana boleh masuk terus masuk dalam bilik, tak boleh. Masuk rumah bagi salam. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum umi, mama apa semua kan. Jadi kita buat perkara yang bertentangan dengan apa yang disukai oleh syaitan, itu kemudiannya akan menyebabkan syaitan lari atau keluar atau menjauhi rumah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz dan Puan Inul dan semua sahabat. Silakan. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh pun. Okey, macam ni Ustaz. Pengalaman saya lah ni. Saya pernah pergi mengurut. Dalam bekas minyak untuk urut tu, saya nampak something macam putih. Macam tulang ikan ke benda, saya tak dapat lihat dengan jelas lah. Dalam bekas dia tu ada macam sebatang pen gitu terpanjang, warna putih. Lepas tu dia guna benda tu masa dia urut kita. Macam dia tekan tempat-tempat kita rasa sakit ke, macam tu. Saya berperasan, benda apa? Tapi saya taklah tanya, cuma saya tengok. Okey. Saya nak penjelasan Ustaz lah macam mana. Okey. Wallahu a'lam. Saya sendiri tidak ada pengetahuan tentang bahan yang digunakan sebagaimana yang Puan sebut. Cuma nasihat saya ialah apabila kita nak dapatkan rawatan, dia sama sebagaimana kita buat urusan-urusan yang lain kan. Contohnya bila kita nak beli barang sebagai contoh kan, ataupun kita nak dapatkan servis perkhidmatan, kita mesti dapatkan servis ataupun barang yang kita beli daripada pihak yang ada nama ataupun yang sudah terkenal bagusnya barang dia, barulah terjamin kualiti servis dan barang yang kita perolehi. Kalau kita nak dapatkan rawatan, pergi ke hospital yang memang dibina oleh kerajaan, yang dijaga oleh kerajaan sebagai contoh, ataupun hospital swasta, klinik swasta yang semua orang tahu itu satu klinik swasta yang bagus. Jadi itu cara kita untuk mengelak daripada ditipu. Sama sebagaimana bomoh ataupun tukang urut. Kalau kawan-kawan kita pun bagi tahu, kawan-kawan kita yang bagus-bagus, yang terpelajar pun bagi tahu dia tu tukang urut yang bagus kan. Jadi bila kita pergi dapatkan perkhidmatan seperti itu, kita dah tak tanya dah minyak apa yang dia pakai, apa yang dia masukkan dalam minyak tersebut, sebab terbukti pengalaman sebelum ini memang kawan-kawan kita yang bagus-bagus, yang terpelajar memperakui perkhidmatan itu bagus. Jadi berkenaan dengan bahan yang digunakan itu saya tidak tahu, wallahu a'lam. Cuma panduannya ialah pastikan bila kita dapatkan perkhidmatan itu, kita dapatkan perkhidmatan daripada pihak yang ada authority ataupun yang diakui oleh masyarakat secara umum sebagai perkhidmatan yang bagus. InsyaAllah, wallahu a'lam. Okey, baik. Saya kira setakat itu sajalah ya. Ada lagi nak tanya? Saya rasa ini last soalan. Puan Jamaliah ke? Last. Macam ni Ustaz, saya nak tanya. Macam keluarga kita lah, macam adik kan, macam mungkinlah dah disihir ke apa, macam tu lah. Sebab kita dah lama tengok dia dengan orang yang terdekat lah, yang kita yang ada ilmu tu pun orang yang dekat dengan dia. Lepas tu macam mana kita nak apakan adik kita ni Ustaz, sebab dia tu suami isteri. Macam mana kita nak apa? Kita nak buat apa tu? Macam mana kita nak kita cuma dapat doakan. Kalau kita nak mengajar apa-apa ni, amalan tu macam dia tak
tak minat ke macam tu lah Ustaz, sebab dia ni suami isteri dia dah disihir macam tu lah dek suami dia. Terpaksa ikut je. Ustaz faham tak Ustaz? Faham. Baik, wallahu alam. Wallahu alam. Pandangan saya lah. Pandangan saya, kalau kita mensyaki sahabat kita kemungkinan terkena sihir oleh pasangan dia, suami dia ataupun isteri dia ataupun pihak luar sekalipun. Kadang-kadang yang buat sihir ni pasangan kita kan, na'udzubillah. Ataupun kadang-kadang pasangan tu okey kan, tetapi ada pihak lain yang dengki, yang iri hati kepada pasangan tersebut. Jadi antara nasihat yang boleh kita bagi kepadanya ialah kita secara terus terang kita bagi tahu kenapa kita percaya ataupun kita mensyaki dia telah terkena sihir. Bagi tahulah, contohnya dia dah berubah, kan? Bila dia bercakap dengan kita dia dah tak pandang mata kita, dia macam orangnya ketakutan. Itu antara tanda-tandanya lah kan. Sedangkan biasa dia ceria dengan kita, biasanya ada eye contact. Biasanya kalau dia bercakap dengan kita dengan cara senyum ni, kita tahu dia tu bagaimana. Sekarang ni dia sudah menjadi orang yang berbeza. Sebab saya sendiri pun ada klien dan juga kawan kenalan yang macam tu. Kita tahu dia bukan macam dulu dah. Dia dah jadi orang yang berbeza, orang lain. Ataupun kita ada jumpa, dia ada cerita kepada kita, dia jumpa benda yang ganjil dalam rumah, bawah bantal, bawah tilam dan sebagainya. Dia ada jumpa benda-benda yang pelik. Maka kita terus terang kepadanya kenapa kita mensyaki dia telah terkena ilmu hitam. Dan kita cadangkan kepada dia untuk dia melakukan amalan-amalan yang kita sebut tadi. Jadi kalau jumpa ada benda-benda yang ganjil, buang kan, kambus, buang, musnahkan, dibuang jauh-jauh dan sebagainya. Kalau kita tak pandai, dapatkan perkhidmatan daripada orang yang ada kemahiran dalam bidang ini. Dan sebagaimana yang saya sebut, selepas kita dah cari barang tersebut, kebiasaannya barang itu disimpan di mana kan, bawah tilam ke bawah bantal dan sebagainya. Sekeliling rumah kita perhatikan apa yang ganjil, kita buang semua benda yang ganjil. Di atas siling, di bumbung ada nampak tangkal dan sebagainya, kita buang, musnahkan semua itu. Selepas selesai kita bersihkan benda-benda yang pelik, yang ganjil itu, kita amalkan perkara-perkara yang boleh menjauhkan syaitan dari rumah kita, dari rumah mereka lah yang terlibat itu. Sebagaimana yang kita sebut, baca surah Baqarah dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi pendinding kepada sahabat kita tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat bagi kita sebagai panduan untuk kita mengamalkan untuk pendinding dirilah, seperti banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan hidupkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama Islam. Dan semoga perkongsian ilmu ini dapat membantu sedikit sebanyak memberi kefahaman bagi kita semua. Dan Ustaz, selepas ini para jemaah sekalian, kita masih ada lagi kuliah duha kita, iaitu Kitab Al-Azkar bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Azhar. Dan Ustaz, kita boleh tutup dulu dengan tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih. Marilah kita sama-sama mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.